Guys, kalau mereka tuntut gaji sampai dekat Rp2.000, rakyat kita pula akan bekerja di Indonesia, guys. So guys, apa cerita yang telah saya katakan sebentar tadi, guys? Ayo kita akan sama-sama lihat bagaimana video reaction pada kali ini, guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, apa kabar kepada mereka yang tengah menonton? Semoga anda berada di dalam kondisi sehat walafiat. Oke guys, pada kali ini kita akan bahaskan, kita akan membuat satu reaction dengan tajuknya kalau mereka tuntut gaji sampai dekat RM atau ringgit Malaysia 2000, rakyat kita pula akan bekerja di Indonesia. Itu adalah kata-kata daripada bekas Menteri Pertahanan dahulu ataupun Menteri Menhan, yaitu Mat Sabu, guys. Apakah cerita di sebalik ini? Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Media Rakyat, guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Saya sangat-sangat penasaran, guys, bagaimana apa yang dikatakan kenapa kita di Malaysia akan bekerja di Indonesia pula, guys. Kenapa? Saya pun sangat-sangat penasaran, guys. Apapun kita akan sama-sama lihat bagaimana konten di dalam video pada kali ini, guys. Tanpa membasa-basi, ayo kita akan sama-sama nonton sehinggalah selesai, guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1, guys. Saya tidak tahu berita ini benar atau tidak. Kalau benar memang dahsyat. Mat Sabu, guys. Kalau benarlah Malaysia menghadapi masalah besar, katanya Malaysia rekomen seorang untuk hantar duta ke Indonesia, Indonesia tolak. Dan katanya dia rekomen juga untuk ke satu lagi Switzerland, juga ditolak. Saya tak pasti lagi, kita akan soal di parlimen nanti. Kalau benarlah benda ini berlaku, artinya Malaysia berada di tahap yang cukup dahsyat. Indonesia pula sedang meningkat. Hari ini sedang meningkat, guys. Sedang meningkat. Tadi dia telah umumkan bajet untuk pindahkan ibu kota Indonesia, Jakarta, ke Kalimantan. Betul, guys, betul. Lebih 300 bilion belanja nanti akan dibuatkan ibu negara baru. Sekarang di Jakarta, minimum upah untuk buruh di sana sudah $400. $400 lebih kurang 1.700. Dan orang di sekitar Jakarta tak akan datang lagi bekerja di sini kerana upah di sana lebih tinggi. Yang akan datang di sini daripada pulau-pulau yang jauh daripada Jakarta. Dengan perkembangan ekonomi berlaku di Indonesia, kita nak dapat orang gaji pun payah. Sekarang 1.300 hingga 1.500. Dapat orang gaji pun payah, guys. Bayar agensi kita kena habis dekat 10.000. Barangkali kalau mereka tuntut sampai dekat 2.000 nanti, rakyat kita pula akan pergi bekerja di Indonesia. Saya berceramah ini depan Tun Mahathir dalam Jelajah Harapan yang kita round dulu. Masa itu orang gelak, orang ingat main-main. Tapi sekarang dia kata, lah ya, tak lama lagi kita kena pergi kerja di Indonesia. Jurutera kita sekarang yang graduate, yang bawa Mat Salmi, 1.800, 2.000, swasta. 2.000, swasta. Zaman Datuk Fakhr Razi. Kalau 20 tahun dulu 1.800, tinggi lah itu. Dia kita $1, RM2.50. Sekarang $1, RM4.20. Kan Thailand lah. Dulu kita pergi bawa RM50, sonok lah, buah poket atas. Sekarang orang Siam tengok RM50, dia tak mau lah. Tak sampai RM40. Betul, ini orang yang ada isteri Siam. Dan orang Thailand pun sekarang dah tak mau kerja di Malaysia sebab dia dapat RM1,000, dia balik sana tinggal $700. Tidak mau balik sudah, guys. Tidak mau kerja. Kalau betul-betul merosak ekonomi kerana kurang hasil, kurang ni tak apa. Kita bimbang kerana rasuah berleluasa. Pelabur makin lari.
Rasuah guys. Karena Hyundai dah mula lagi, Antara Amazon musuh. dah mula lagi. Banyak lagi. Kalau ini berlaku apa nak jadi pada rakyat kita, ditambah pula dengan COVID, ditambah pula dengan malapetaka banjir baru-baru ini. Banyak lagi syarikat-syarikat yang tutup, yang gulung tikar. Dan rasuah pula tak dapat, dikurangkan bahkan makin hebat. Wow. Sekarang yang sedang berlaku, golongan profesional kita sudah mula berpindah ke Indonesia. Sudah mula berpindah ke Indonesia Sebab apa? guys. Sebab diantaranya rasuah. Berapa menteri daripada parti Islam, 2 orang masuk jail. Daripada PKS. Kira menteri ke tak menteri? Dengan Jokowi dia tak kira. Ada kes, ada hukum cukup, masuk. Masuk. Disebutnya Lawan tentang rasuah Bapak betul-betul Presiden buat. Jokowi. Calon-calon akan datang di antara yang terkenal di Indonesia lepas Jokowi. Saya tak tahulah banyak orang, tapi di antaranya ialah tokoh wanita juga. Wow. Wanita juga sekarang sedang muncul. Kemungkinan dia akan menjadi calon presiden. Iaitu seorang Datuk Bandar di Surabaya yang berjaya menyelesaikan masalah kemiskinan, warung haram dan sebagainya. Dilihat kejayaan sebegitu rupa. Seperti yang dulu ni Ahok dan Jokowi melakukan perubahan itu di Jakarta dan di Solo. Ini mereka lihat di situ-situ siapa yang akan dipilih sebagai presiden yang akan datang. Betul. Dan memang ketokohan wanita-wanita ini kita nampak memang terserlah bila mereka menjadi pemimpin. Artinya, mimpin bukan soal jantina, soal kualiti kehebatan mereka. Kehebatan. Ini yang berlaku di New Zealand dan sebagainya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Media Rakyat guys, di mana kita dapat melihat satu ucapan pidato daripada bekas Menteri Menhan Malaysia, Menteri Pertahanan Malaysia, iaitu Mat Sabo guys, di mana beliau telah memberikan satu kata-kata pidato yang mengatakan bahawa kalau mereka tuntut gaji sampai dekat 2,000, rakyat kita pula akan bekerja di Indonesia. Jadi apa yang kita dapat lihat ataupun kita dapat saksikan, yang paling penting ialah rasuah. Rasuah ni guys adalah musuh utama terhadap kepada negara guys. Seandainya kita tidak dapat menghalang ataupun kita membendung tentang rasuah ini, pastinya negara itu akan mengalami krisis kemunduran dan juga akan menjadi satu perkara yang tidak baik kepada ekonomi dan juga sosial taraf kehidupan sesuatu negara. Sebab itulah apabila adanya rasuah, apabila adanya satu benda yang tidak dapat diurus, pelbagai lagi kepimpinan yang tidak begitu tersusun, menyebabkan ramai pelabur-pelabur akan turut orang kata lari daripada negara itu dan kembali kepada negara yang ada potensi untuk menjadikan satu pelaburan yang sangat baik guys. Jadi apa yang kita dapat saksikan bahawa dikatakan ucapan daripada Mat Sabo ialah Indonesia berjaya membuka ataupun bakal pindah ke ibu kota negara Indonesia, ya, iaitu di Kalimantan. Jadi di situ kita dapat saksikan upah buruh lebih mahal daripada upah yang berada di Jakarta, dan tidak heran mengapa dan kenapa rakyat daripada Malaysia akan turut serta ya bekerja di ibu kota negara Indonesia di Kalimantan. Sebab apa? Sebab dari segi ekonomi, dari segi taraf memberikan pendapatan, uang upah itu lebih mahal, lebih besar daripada di Malaysia guys. Disebabkan kerana ekonomi yang telah diterajui oleh Bapak Presiden Jokowi berjaya membuatkan Indonesia itu menjadi salah satu negara yang meningkat dari segi kemajuan ekonomi dan juga pembangunan guys. Wow. Wah, satu benda yang bagi Uncle ini adalah satu isu yang patut kita ambil sebagai satu pengetahuan. Sebab kalau kita tidak ambil peluang seperti begini guys, ya memang kita nampak bahawa Malaysia ni akan nampak dia punya dari segi kemajuan ekonomi itu akan ke belakang. Tetapi walau bagaimanapun, pendapat Uncle ialah iaitu tentang rasuah, korupsi ataupun dapat dihalang ataupun dapat dibendung. Maksudnya tidak akan terjadilah perkara-perkara yang akan menjadikan negara itu sebagai salah satu negara yang kemundur ke belakang. Jadi guys, apapun kita nampak Indonesia adalah negara yang menjadi contoh kepada Malaysia, supaya Malaysia dan juga Indonesia akan dapat melangkah bersama-sama dalam
melaksanakan apa saja kegiatan dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi ini dapat kita jadikan sebagai satu pengajaran, sebagai benda yang mana kita nampak apapun ilmu yang kita dapat nampak di dalam video pada kali ini, kita jadikan sebagai satu pengajaran. Ini hanyalah sebagai pendapat dan juga komentar daripada Uncle. So itu adalah pendapat dan kita jadikan video yang kita nampak sebentar tadi adalah konteks dalam kita menerapkan ilmu supaya kita jadikan Malaysia dan juga Indonesia akan melangkah bersama-sama dalam memajukan ekonomi masing-masing. So guys, itu saja daripada Uncle, perkongsian dan maklumat daripada video reaction Uncle pada kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.